Guys, video kali ni aku just nak share berapa banyak duit Ustaz Abid sampai dia boleh renovate satu kampung dekat Afrika. Hey yo bro, what's up guys? So, welcome back to Nukilan Asas Studio. Dia kena tunduk sikit. So, macam biasalah, kita akan terus borak lagi pasal artis-artis yang ada dekat dalam Malaysia ni. But untuk video kali ni, something special lah. Sebab apa? Sebab dua video lepas pun aku dah borak pasal dua orang penyanyi. Untuk kali ni, aku nak borak pasal seorang pendakwah selebriti. Lepas tu, dia pendakwah selebriti ke? Pendakwah lah, ustaz lah senang cerita. Usahawan, dermawan, semualah untuk dia. Sebab baru-baru ni pun aku ada buat poll dekat IG story aku, yang mana aku ada tanya, pilih salah satu daripada dua orang ni lah, which is ada Isa Isap dengan Ustaz Abid Liu. So after 24 jam lepas tu, aku check and ternyatalah kemenangan tu berpihak kepada Ustaz Abid Liu. So nak cakap kroni Ustaz Abid Liu ni ramai lah kan. So untuk video kali ni pun aku just nak cerita daripada perjalanan Ustaz Abid, daripada dia tak ada apa-apa sampai dia ada apa yang dia ada sekarang lah. So this one korang pun tahu yang dia ada, harta dia, oh gila. Ini harta bukan kau yang punya, amat hamba yang punya. Memang banyak. Tapi sebelum tu, sebelum pergi jauh, sebelum borak lagi panjang, jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share video ni. Push up notification bell button untuk dapatkan segala info-info daripada Nukilan selepas ini. Gagap aku. So tak nak cakap banyak, kita kenal sikit-sikit dulu latar belakang Ustaz Abid Liu. Let's go. Tak hari tu apa dia, saya nampak mak saya sakit, saya nak balik. Mak saya call, Abid kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Abid. Mak kenapa cakap macam tu? Mak saya kata, nak, dulu kita sesat, ada orang sayang kita, sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Untuk Ustaz Abid, dia ada dua nama. So nama Melayu dia is Abid Irawan bin Ibrahim Liu. And untuk nama Cina dia pula, dengar betul-betul, Liu Yun Pao. Okay, Liu Yun Pao, itu untuk nama Cina dia. Dan Ustaz lahir 21 Disember 1984. So untuk tahun 2021 ni, umur Ustaz 37 tahun. So Ustaz lahir dekat Muazzam Shah, Pahang. And Ustaz Abid Liu convert pergi Islam umur dia 12 tahun. Time tu dah jahanam. Disebabkan cikgu matematik dia. Ustaz Abid, dia punya sekolah dia memang banyak. Untuk sekolah rendah dia sekolah dekat SK Bukit Redan. And masuk sekolah menengah, dia masuk kat sekolah menengah kebangsaan Muazzam Shah. Tu sampai form 3 je. And masuk form 4, Ustaz belajar dekat sekolah menengah teknik Johor Bahru, SMT. SMT itu macam sekolah menengah Tamil. Sekolah menengah teknik lah, sekolah teknik dekat JB. So setahun je kat situ. Lepas tu Ustaz pergi balik kat sekolah kebangsaan biasa, SMK Abdul Rahman Talib. So habis je sekolah menengah, sekolah rendah sekolah menengah, Ustaz Abid sambung belajar dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. So bila Ustaz Abid dia dah habis belajar apa semua itu, and of course lah cari kerja kan, and Ustaz tak dapat, orang kata apa, bila nak cari kerja tu susah nak dapat. Sebab apa? Sebab satu lagi, Ustaz Abid bukan anak orang yang senang. So dia punya, yelah, kalau nak pergi kerja mesti kena ada interview, pakai casual yang memang smart-smart kan. So Ustaz Abid tak dapat nak pakai benda macam tu. Sampailah Ustaz Abid dia dah kena buang apa semua tu, dah tak terima apa bagai, sampai Ustaz Abid dapat satu kerja. So bila dah kerja situ, and sebulan dapat gaji dalam around 800. So bila keluarga tak senang, adik-beradik ramai, so Ustaz Abid dia bagi duit gaji tu, yang 800 tu dekat mak dia, and Ustaz Abid tak dapat apa-apa. So sampailah Ustaz Abid kadang dia tidur dekat kat masjid, yang beralaskan guni. Nampak ranggi tak ranggi Ustaz Abid. So bila ada one day ni, betul-betul Ustaz Abid rasa macam apa ni, orang menghargai lah dia. So macam bagi dia sedekah kat dia kan, bagi dia rezeki. Ada waktu tu dia tengah tidur, ada orang selitkan dia RM2 kat dalam poket dia. So bila esok tu dia bangun, Ustaz dapat tahu, dia pergi ke toilet kan, dia pergi toilet, dia check ada RM2. So dia rasa macam okey, dalam RM2 tu dia boleh makan. Mana setahun dulu tu RM2 tu besar, sekarang je tak besar. So lepas daripada insiden tu, Ustaz Abid terus rasa macam orang kata nak menghargai lah, nak membalas budi. Dia tak tahulah siapa yang bagi tu. So dia dah nekat dekat diri dia yang dia akan buat macam tu one day dekat semua orang. So that's why kalau kita tahu Ustaz Abid, kalau dia nampak orang je yang susah sikit, dia bagi duit. Walaupun amount tu kecil ke apa kan, tapi kadang-kadang bila dia bagi orang, orang akan expect macam aku ni susah sangat ke, kau bagi kat aku ni, kau ingat aku tak ada duit ke? Orang akan fikir macam tu. But setiap kali Ustaz Abid bagi, dia tak cakap okay bang ni sedekah, tak. Dia just cakap macam okay bang ni hadiah daripada saya. Okay, title hadiah tu
hadiah kan. Siapa je tak nak duit pula tu. Tak kisahlah amount kecil ke besar, tapi Ustaz Abid still membagi. So habis je dia punya latar belakang sikit-sikit tu, and kita terus pergi dekat macam mana starting kerja yang betul-betul kerja, betul-betul Ustaz Abid make money daripada kerja tu. So jom. So selain daripada Ustaz Abid ni berniaga, and sumber pendapatan pertama dia ni dengan berguru salah seorang pakar motivasi terkenal dekat Malaysia, Datuk Dr. Haji Fazilah Kamsah. So sepanjang dia berguru dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, and Ustaz Abid dapatlah timba ilmu macam mana nak bagi ceramah, motivasi apa semua tu, sampailah Ustaz Abid dia ada program dia sendiri. Yang mana program dia ni pun ada je pasangan-pasangan artis yang datang dia punya program, and also orang-orang daripada luar, contoh macam daripada Thailand, daripada Indo, daripada Brunei, datang dengar dia punya ceramah tu. So Ustaz punya kursus tu ataupun dia punya program ni program keluarga sunnah, macam training camp, Ustaz Abid buat tu. And just nak anggarkan ataupun dia punya pendapatan, cik kau bayangkan kalau contoh harga tiket ceramah tu around dalam 90 lebih hingga ke 100. So kita anggarkan orang yang datang tu around dalam 6,000 orang, and dia dapat ataupun macam total kasar tu so boleh dapat sampai ratusan ribu ringgit. So daripada situlah duit Ustaz Abid memang melambung. And time tu tak berapa famous, yang tahu jelas tahu yang Ustaz Abid ada buat program ceramah-ceramah ni. Dan sampailah sekarang, daripada dulu kan dia buat ceramah tu, sampailah sekarang still berjalan je. Tapi sebabkan PKP ni aku rasa stop lagi lah kot kan. Lain daripada Ustaz Abid ni bagi ceramah, ada program-program motivasi, and Ustaz Abid pun ada market sini ataupun dia punya macam kedai runcit, LU Smart. So cawangan pertama dia buka kat Bangi, yang mana viral gila sebab orang sanggup beratur panjang sebab nak serbu dia punya market lah, dia punya mart tu. Sebab harga dekat dalam tu, especially jual barang-barang dapur lah, memang harga dia murah gila. And setakat ni, menurut sumber yang aku baca, total cawangan LU Smart ni dah ada dalam 22 kedai. Nampak? Banyak gila punya. So harga dia memang tak masuk akal. And also Ustaz Abid letak food bank dekat setiap cawangan LU Smart, yang mana dia akan letaklah kumpulan-kumpulan macam asas supaya orang yang tak mampu untuk beli barang-barang dapur boleh datang ambil je. Nama pun food bank, so datang ambil je untuk orang yang tak mampu. Tapi kalau mampu, pergilah beli kat dalam tu. Memang harga dia murah gila. Memang orang kata satu kedai je boleh return berapa banyak. Ini dah 22 kedai, hampir 22 kedai. So return dia lagilah banyak. So selain daripada ada LU Smart, and also Ustaz Abid juga ada kedai makan di sini. Dia punya kafe, Paramount Cafe, yang beroperasi di 3 cawangan. Yang pertama dekat Bangi, ada dekat Putrajaya, and ada dekat Shah Alam. So kalau kedai makan ni dia punya orang kata total kasar dia aku tak berapa tahu sangat. So orang kata kedai makan ada naik ada turun. Ada 3 kedai ataupun 3 cawangan, memang masyuk lah tu. And also Ustaz ni pun ada juga dia punya design baju dia, nama dia Elius Design, yang mana dia jual baju yang ada quotes ataupun macam kata-kata hikmah dekat baju tu. Ada juga jual baju macam kurta, baju Melayu. Cik anggarkan atau korang bayangkan, baju tu harga dia around dalam RM50 hingga ke 100. So kalau stok dia ada dalam 10,000, and confirm akan sampai dalam 50,000. Senang cerita return sampai ke ratusan ribu ringgit lah senang cerita. So nak anggarkan Ustaz Abid ni memang kaya gila. Bila dah kata rezeki murah, melimpah ruah, why not bagi kat orang? And itu Ustaz Abid lu buat. So dia ada tolong-tolong orang. Before daripada PKP lagi, dia ada tolong-tolong orang. Kalau rumah tak betul, dia betulkan rumah orang. Kalau orang tu tak ada tu, dia bagi itu, dia bagi ini. Time tu. And time tu tak ada berapa famous sangat pun. Sekadar biasa-biasa je. Yang betul-betul orang kata orang nak tahu macam mana Ustaz Abid ni, ataupun orang kaji mana datang duit Ustaz Abid ni, since daripada hujung Oktober 2020, yang mana Ustaz Abid ni dia ada sewa satu kapal terbang kargo untuk hantar peralatan perubatan dekat Sabah. Time tu COVID yang Sabah gila-gila time tu kan. Dia hantar. And seminggu lepas tu Ustaz Abid dia hantar pula bekalan makanan sebanyak 10 tan. 10 tan banyak baik dekat penduduk Sabah sana. Sumber makanan tu pun ambil daripada LU Smart juga. Kan ada function tu. Dia ambil sebanyak 10 tan dia pergi hantar dekat penduduk Sabah. So bukan setakat manusia je Ustaz Abid tolong. And Ustaz Abid pun ada tolong juga haiwan-haiwan yang kat zoo negara. Yang mana pada 15 November tahun lepas, Ustaz Abid dia bagi 200 kg daging lembu and 300 kg buah untuk binatang-binatang yang ada dekat zoo negara. Time tu yang kata zoo negara terkesan disebabkan tak ada sumber makanan untuk
haiwan-haiwan yang kat zoo tu. So bagi aku ada salah satu benda yang paling menarik ataupun macam the biggest achievement untuk Ustaz Abid, yang dia dah Islamkan satu kampung. So tak silap aku, anggaran penduduk kampung tu dalam 157 orang penduduk dekat Sabah tau. Dia punya macam pendalaman Sabah lah. So dia dah Islamkan. Waktu tu Ustaz Abid datang sana bagi tablet, kalau tak silap. Dia bagi tablet and orang rasa macam appreciate gila. Time tu diorang agama, tak ada agama lah kot, maybe lah kot kan. And dia Islamkan satu kampung. Oh my god, kalau kau dah Islamkan seorang pun, ganjaran dia dah banyak. Ini kau Islamkan satu kampung. Cik kau bayangkan lah berapa ramai. So ada sekali keluar satu artikel yang mana kontroversi lah. Dia bukan macam kontroversi lah, nampak ustaz pada kontroversi. Yang mana ada agensi yang kata tak boleh pergi hantar bekalan ataupun macam bantuan dekat Sempurna Sabah. If ustaz pergi, dia sama ada dia kena saman ataupun ni lah, kena saman PKP tu kan, Rentas Negeri yang berbagai macam tu, kena saman sebab tak ikut SOP and boleh kena penjara, lebih kurang macam tu. So time tu media ataupun macam rakan-rakan ustaz-ustaz, rakan-rakan selebriti suarakan benda tu sebab dia buat benda baik tau. Kan kata nak backup Ustaz Abid, tapi tak ada orang ataupun macam tak ada siapa yang nak ke depan untuk bantu-bantu orang ni. So Ustaz Abid je yang rajin, yang kata dia tak boleh tengok orang susah lah, senang cerita. Dia still nak bantu juga orang. So tak lama je and then terus benda tu jadi okey. So Ustaz Abid pun boleh pula buat kerja-kerja dia macam biasa. So itu je untuk video kali ni. Hopefully korang faham and dia punya kata apa, ambil lah sedikit iktibar daripada apa yang Ustaz Abid buat. So moral dia kat sini is kita jangan rasa takut untuk bagi sedekah disebabkan takut kita miskin. Faham tak? So macam kita takut nak bagi orang duit sebab takut diri kita miskin. Sebenarnya tidak. Islam ajar bila kita bagi kat orang, Allah bagi kita rezeki balik. Itu je. What you give, you get back. Sebab rezeki ni bukan sekadar duit. Kita boleh makan, kita sihat, kita boleh hidup lagi, keluarga kita bahagia. Itu pun salah satu rezeki. So jangan kita harapkan rezeki tu hanya duit. Sebab bila kita rasa duit ni madah tak cukup je, that's why hidup kita tak pernah bahagia. Sebab bahagia tu bukan daripada duit tapi datang daripada hati. Kan pandai cakap tu. Itu je untuk video kali ni. And thank you so much pada yang dah tengok video sebelum-sebelum ni. And itu je. Tak nak cakap banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment and share video ni. And jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum.